Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harapkan semoga semuanya sihat di samping keluarga. Okey, jadi hari ini kita akan sambung dalam topik Al-Quran yang bertajuk kefahaman surah Al-Fatihah. Okey, jadi murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 26 sehingga 31. Bagus soalan Zayan. Bagi pembacaan surah Al-Fatihah ini, pertama sekali kita wajib membacanya ketika dalam solat. Semestinya boleh Zayan. Kita juga digalakkan untuk membaca surah ini selepas solat, ketika masa lapang, apabila kita memohon pertolongan dari Allah dan permulaan majlis. Satu lagi, sebelum belajar pun kita boleh baca surah ini. Banyak kan? Banyak katanya. Baiklah, berdasarkan dialog sebentar tadi, dapat diringkaskan di sini berkaitan dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Yang pertama, kita wajib membacanya ketika dalam solat. Selain itu, kita juga boleh membaca surah Al-Fatihah ini selepas solat, ketika masa lapang, sebelum belajar, dan seterusnya apabila kita memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, kita juga digalakkan untuk membaca surah ini sebelum memulakan sesuatu majlis. Okey murid-murid, mari sama-sama kita mengenali surah Al-Fatihah. Pengenalan bagi surah Al-Fatihah. Baiklah, yang pertama, surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Yang kedua, surah Al-Fatihah ini mengandungi 7 ayat sahaja. Yang ketiga, Al-Fatihah bermaksud pembukaan kerana surah ini merupakan surah yang pertama di dalam Al-Quran. Seterusnya, surah ini dikenali sebagai Ummul Kitab. Dan yang terakhir, surah ini merupakan salah satu dalam rukun solat. Surah ini juga dibaca sebanyak 17 kali di dalam solat. Jadi, kesemua ini merupakan pengenalan bagi surah Al-Fatihah. Baiklah murid-murid, sebelum kita belajar memahami isi kandungan surah Al-Fatihah, mari kita baca surah ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Seterusnya, mari kita baca dan fahami sama-sama ayat daripada surah Al-Fatihah ini. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baiklah murid-murid, di sini jika awak perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama di dalam surah ini. Maka hanya surah Al-Fatihah sahaja yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pula ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Seterusnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Maksudnya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Maksudnya, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bermaksud, Engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya, iaitu jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Baiklah, mari kita lihat pula kepada 4 pengajaran berdasarkan intisari surah Al-Fatihah yang kita sudah pelajari sebentar tadi. Yang pertama, surah ini mengandungi puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan membesarkan keagungannya. Oleh itu, kita digalakkan untuk memulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah, iaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita juga digalakkan untuk sering mengucapkan Alhamdulillah. Seterusnya, yang kedua, surah ini juga turut menyatakan bahawasanya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oleh itu, kita digalakkan untuk berkasih sayang sesama makhluk dan juga meraih pahala sebanyaknya. Pengajaran yang ketiga pula adalah berdasarkan ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Buktinya, kita wajib menunaikan solat dan seterusnya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Dan yang terakhir, terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini berkaitan doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah Ta'ala dengan cara mempelajari ilmu agama dan juga bersahabat dengan rakan yang baik. Seterusnya, mari sama-sama kita perhatikan kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Yang pertama, mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Yang kedua, membentuk akidah yang kukuh. Yang ketiga, berusaha melipat gandakan amalan.
Dan yang terakhir, akhlak mulia diamalkan. Sebagai rumusannya, kita mestilah menghayati dan mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan seharian supaya menjadi seorang Muslim yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi.